Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng. Kita bersama lagi. Okey, geng. Aku nak share sikit tentang Muhyiddin Yassin. Jom sama-sama kita dengar. Seronok nampak penyokong Bersatu dengan penyokong PAS hari ni kan. Betul-betul seronok lah diorang hari ni kan. Dah Abah diorang dah lepas. Abah Muhyiddin diorang dah bebas. Okay. Tak apalah bebas kan. Tapi betul ke bebas ni? Betul ke bebas sepenuhnya maksud aku? Betul ke dah habis kes ni? Dah memang tak boleh nak buat apa dah ke? Ya ke? Okey lah. Macam ni lah. Okay. Bukan nak spoil. Cuma nak ingatkan lah. Okay. Muhyiddin Yassin sekarang ni. Hari ni. Dia dituduh 6 kes. Aku tengok ulang 6 kes. 4 jana wibawa, 2 penggubahan wang haram. Okay. 4 jana wibawa, 2 penggubahan wang haram ataupun bahasa Inggeris money laundering. Okey. Okey, kita cerita yang penggubahan ni, kita cerita yang jana wibawa 4 ni dulu, okey. So, macam mana jana wibawa ni? Apa cerita dia? So, cerita dia macam ni, jana wibawa ni. Pada 10 Mac ni, 10 Mac, Muhyiddin Yassin dituduh di mahkamah. Okey, rasuah, mengambil rasuah berkaitan dengan program jana wibawa, okey. Pada 18 April pula, 18 April dia filekan permohonan untuk pertuduhan tu dibatalkan. Okey. Itulah cerita dia. Pertuduhan dibatalkan. Tapi hari ni baru keluar keputusan. Hari ni keluar keputusan, mahkamah membatalkan pertuduhan dia tu. Tapi mahkamah membatalkan pertuduhan dia tu bukan sebab dia tak ada prima facie. Tapi mahkamah batalkan pertuduhan dia tu sebab pertuduhan dia tu defektif. Bahasa Inggeris defektif. Bahasa Melayu kita panggil cacat. Okey. Okey, jom kita cerita sikit pasal rasuah jana wibawa ni. Okey. Kes rasuah jana wibawa ni, okay, dia ada 4 pertuduhan di bawah kes ni. Okey, 4. Ingat 4. 4 tuduhan salah guna kuasa ataupun bahasa Inggeris power abuse. Di bawah Seksyen 23/1 Akta SPRM 2019. Okey, Muhyiddin Yassin telah didakwa menggunakan posisi beliau sebagai Presiden Bersatu dan Perdana Menteri ketika itu untuk suapan berjumlah berapa? Yang pertama berapa jumlah? 200 juta. Okey, suapan berjumlah 200 juta daripada Bukhari Equity. Ni syarikat dia, Bukhari Equity Sendirian Berhad bagi Parti Bersatu. Yang pertama 200 juta. Yang kedua berapa pula? Yang kedua, Muhyiddin Yassin juga didakwa telah menggunakan posisi beliau untuk menerima suapan berjumlah berapa? 1 juta. Yang pertama 200 juta, yang kedua 1 juta. Daripada syarikat mana? Daripada syarikat Nepturis Sendirian Berhad. Ni syarikat dia. Okey. Ingat, yang pertama 200 juta, yang kedua 1 juta. Yang ketiga pula, yang ketiga berapa pula? Muhyiddin Yassin juga didakwa telah menggunakan kedudukan beliau untuk menerima suapan bernilai 19.5 juta daripada syarikat Mamfor Sendirian Berhad. Ni syarikat dia. Okey, ingat. Yang ketiga 19.5 juta daripada syarikat Mamfor Sendirian Berhad. Yang keempat, yang terakhir berapa? Muhyiddin Yassin juga telah didakwa menggunakan kedudukan beliau untuk menerima suapan berjumlah 12 juta bagi partinya daripada seorang individu bernama Azman Yusof. Okey. So empat-empat ni campur keluarlah RM 235 juta. Itu adalah total kes berkaitan rasuah program jana wibawa. Okey. Itulah cerita dia. Itu yang pertama. Yang kedua pula, jom kita tengok yang kedua. Dia ada 2 pertuduhan kan. Yang pertama rasuah jana wibawa, yang kedua money laundering. Okey, jom kita baca fakta kes money laundering pula. Okey. Money laundering total dia RM 195 juta. Dituduh ke atas Muhyiddin Yassin. Okey, so Muhyiddin Yassin selaku Presiden Bersatu telah didakwa menerima 120 juta dan 75 juta daripada sebuah syarikat yang dimasukkan ke dalam akaun Bersatu, CIMB Bersatu. Okey, pendakwaan ini, aku baca fakta kes. Pendakwaan ini mengikut Seksyen 4/1/B dibaca bersama Seksyen 87/1 Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 Akta 613 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4/1 Akta yang sama. Okey. Faham kan? Ada 2 kes. Yang kes pertama jana wibawa dah bebas. Mahkamah baru bebaskan hari ni. Okey. So 235.5 juta tu dah habis. Okey, habis yang tu.
Habis macam mana tu? Okay, dia macam ni. Kes yang tu, dia bukan habis. Dia bukan habis sebab Muhyiddin Yassin ni menang pembicaraan. Bukan. Kena faham yang ni. Okay, dia bukan, kes ni digugurkan bukan sebab, bukan tak sama macam kes Zahid Hamidi digugurkan dulu. Kes Zahid dulu, Mahkamah Pendakwa Raya tak ada bukti kukuh nak sabitkan kesalahan ke atas Zahid Hamidi. So, Mahkamah tak ada prima facie, Mahkamah gugurkan kes. Tapi kes Muhyiddin Yassin hari ni digugurkan sebab kes tu cacat, defektif. Okay, kenapa cacat dan defektif? Sebab mahkamah masih perlu mengemaskini kes tu. Maknanya kalau mahkamah dakwa juga, Muhyiddin Yassin dia tak akan bersedia untuk bela diri. Sebab apa? Sebab kes ni dia tak menerangkan dengan jelas apakah kesalahan yang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin. So ini menyebabkan Muhyiddin Yassin tak boleh nak bersedia, tak boleh nak prepare untuk bela diri di dalam mahkamah nanti. Okay? So overall, kes ni masih lagi di peringkat awal, tapi sudah dibatalkan. Okay? Bukan sebab menang pembicaraan, tapi kes ini sedang dalam kemaskini. Pertuduhan dia ni sedang dalam kemaskini, proses kemaskini. Dan jangan lupa, bila-bila masa sahaja, aku ulang bila-bila masa sahaja, Muhyiddin Yassin boleh didakwa semula. Okay, faham Okay, faham betul jangan seronok dulu. Kita masih lagi menunggu kes money laundering bernilai 195 juta ini. Masih ada lagi. Muhyiddin Yassin belum bersih sepenuhnya lagi. Okay, belum lagi. Okay, tunggu nasib kau Muhyiddin. Seronok betul penyokong-penyokong Bersatu hari ni Lain macam kau punya seronok hari ni kan. Betul-betul seronok tu. Lain macam kau hari ni. Tak apa. Kita tunggu kita tengok nasib dia macam mana nanti Okay, jangan seronok dulu, sabar dulu. Okay, relax. Okay, geng. Alhamdulillah. Okay, aku ada tengok kenyataan daripada Peguam Negara dan juga Pendakwa Raya. Dia cakap untuk 4 kes yang digugurkan ni, pihak Pendakwa Raya akan buat rayuan kepada mahkamah untuk membatalkan 4 kes yang digugurkan, kes Muhyiddin Yassin. Sebab kadang-kadang kita pun fikir logik juga, geng. Sebab bukti-bukti duit yang masuk ke dalam akaun bank Parti Bersatu tu 235 juta tu jelas. Faham tak? Duit tu memang masuk. Kenapa duit tu masuk? Daripada syarikat Bukhari, lepas tu daripada Noturis, lepas tu Momfos dan Azman Yusof. Duit masuk dalam akaun. Kenapa duit tu masuk? Faham tak? Kenapa, atas sebab apa duit tu masuk kan? Kenapa duit tu boleh masuk kan? Of course lah, disebabkan kedudukan dia sebagai Perdana Menteri. Saya saja takkan masuk duit ke dalam akaun dia. Kalau dia tak menjadi Perdana Menteri ataupun dia tak ada di dalam jawatan menteri ataupun tak ada menjadi kerajaan ketika itu, duit tak akan masuk. Tapi kenapa bila dia dapat jawatan tu, tiba-tiba duit tu boleh masuk? Bukan sikit-sikit anaknya, 235 juta untuk kes yang digugurkan tu. Cuba hampa fikir. Sebab satu lagi, duit ni masuk ke dalam akaun parti dia. Duit ni masuk ke dalam akaun parti. Bukan sikit-sikit anak cerita hampa. Bukan sikit-sikit punya duit lah. Kan? Kita samakan dengan kes Wan Saiful Wan Jan. Duit masuk ke dalam akaun syarikat. Duit Jana Wibawa yang masuk ke dalam akaun bank Wan Saiful Wan Jan tu, duit Jana Wibawa. Dan Wan Saiful Wan Jan pun sendiri cakap, saya boleh kembalikan duit Jana Wibawa tu. Cuba apa fikir tengok. Sehingga Wan Saiful Wan Jan cakap dia boleh kembalikan duit Jana Wibawa tu. Cuba kita fikir balik. Hang kata hang tak terima, tapi hang kata hang boleh macam hang boleh kembalikan duit tu balik. Mesti akan ada ni lah. Jadi sebab tu salah satu macam alasan hakim sebab kes ni cacat, defektif dan kes ni tak jelas. So Peguam Negara dan juga Pendakwa Raya dan juga orang yang buat tuduh tu perlulah buktikan lagi kan. Okay, jadi aku akan sambung lagi kepada hampa. Kita akan share bersama-sama. Tengok apa lagi brother yang tadi tu cakap.
ada 2 lagi kenyataan yang dia keluarkan, yang dia buat penjelasan terhadap kes Muhyiddin Yassin. Jom sama-sama kita tengok dan kita dengar. Okey, kes Muhyiddin, pendakwaan akan fail rayuan. Itulah aku pesan dah kan. Penyokong-penyokong PAS, penyokong-penyokong Bersatu yang duduk seronok sangat pagi tadi kan. Seronok sangat dia orang tadi. Aku buka social media kan, aku buka TikTok, aku buka Twitter, apa semua, aku baca-baca komen dia orang kan. Siap ada yang bertakbir lagi. Okey, bertakbir. Bersorak lagi dia orang tu bila Mahkamah Tinggi bebaskan Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada tuduhan rasuah jana wibawa bernilai 235 juta tu. Okey. Tapi janganlah seronok sangat dulu. Sabarlah. Kan aku dah kata itu proses awal. Okey, banyak lagi follow up lain. Apa follow up tu? Inilah salah satu follow up dia. Apa dia follow up ni? Pejabat Peguam Negara akan memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang telah membebaskan Muhyiddin Yassin daripada tuduhan rasuah jana wibawa. Senang ceritanya, kes ni akan disambung balik apabila pejabat Peguam Negara sendiri telah memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang kita tengok pagi tadi. Okey? So maknanya apa? Maknanya kes ni belum habis lah. Belum habis lagi. Akan dibicarakan lagi. Okey? Ni lebih kurang macam kes Najib dulu. Ingat Najib dulu. Najib dulu peringkat awal dia bebas, okey, tapi bila dia buat rayuan, dibuka balik, dikantoi. Sekarang Najib kat mana? Belakang tirai besi kan? Okey, Muhyiddin, kau ingat nasib kau Muhyiddin. Kau jangan nak seronok sangat. Okey. Aku risau kau nanti jadi macam Najib Razak nanti. Jadi macam bosku nanti kan. Okey? Sama juga untuk penyokong-penyokong PAS, aku nak nasihatkan. Jangan seronok sangat dulu. Okey? Pejabat Peguam Negara telah memfailkan juga, membuat rayuan untuk kes kedua Muhyiddin Yassin. Apa? Kes pengubahan wang haram, money laundering tu ditangguhkan sementara. Sebab apa ditangguhkan dulu? Perbicaraan tu diminta untuk tangguh sebab dia nak fokus dekat kes ni dulu. Dia nak bagi settle ni dulu baru masuk yang tu. Okey? Itulah cerita dia sedikit. Jadi yang mana seronok sangat bagi tadi tu, duduk nganjing-nganjing kerajaan perpaduan tadi. Kononnya Muhyiddin selama dia difitnah lah apalah. Okey. Korang berhenti dulu, seronok, relax dulu, sambung nangis balik. Okey, sambung nangis. Jangan lupa sambung nangis. Okey. Salam perpaduan. Okey, geng. Sekarang ni pejabat Peguam Negara akan failkan rayuan untuk 4 pertuduhan Muhyiddin yang dibatalkan ataupun yang digugurkan. Jadi alhamdulillah. Kan? Kita tengok lagi pula, ada lagi satu lagi yang berlaku di sebalik pertuduhan terhadap 4 pertuduhan yang digugurkan. Di sebalik pemerintahan hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memerintah hari ini. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim petik jari, of course akan berlaku. Tapi apa yang berlaku? Tidak dipetik jari, faham tak? Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim petik jari, mesti boleh jadi. Okey, hari ini dah keluar satu keputusan daripada mahkamah, iaitu Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri, Presiden Bersatu, telah dibebaskan daripada pertuduhan rasuah jana wibawa bernilai RM235.5 juta. Okey. Apa yang kita boleh belajar daripada kes ni? Okey, yang pertama, ini telah membuktikan, hari ini telah membuktikan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah seorang yang berpegang pada janji beliau. Apa janji beliau? Di setiap kempen-kempen ceramah, di setiap ceramah, jelajah beliau, ke mana sahaja yang beliau pergi, ketika beliau berucap, beliau akan sebut satu perkara, iaitu kerajaan Madani, kerajaan perpaduan. Pimpinan beliau, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan sesekali campur apa-apa urusan di mahkamah. Okey? Dan ini terbukti. Hari ini, Muhyiddin Yassin telah bebas daripada pertuduhan rasuah jana wibawa. Siapa Muhyiddin Yassin ni di mata Anwar Ibrahim? Muhyiddin Yassin adalah seteru utama kepada Anwar Ibrahim, iaitu calon Perdana Menteri daripada opposition, daripada pembangkang. Okey. Kalau Anwar Ibrahim, kalau Datuk Seri Anwar ni nak menggunakan kuasa beliau, nak menekan pembangkang seperti mana yang dilakukan oleh zaman Tun Dr. Mahathir dahulu, sepatutnya hari ini Muhyiddin Yassin sudah berada di tirai besi. Tidak ada lagi belas kasihan, tidak ada kompromi. Anwar Ibrahim boleh buat perkara itu, tidak ada masalah. Anwar Ibrahim boleh menggunakan pengaruh dan kuasa beliau sebagai Perdana Menteri
Boleh, tapi Anwar Ibrahim tidak melakukan perkara sebegitu. Berbeza dengan fitnah-fitnah yang dimainkan di ceramah, yang dimainkan di setiap kempen ceramah Perikatan Nasional. Kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah seorang yang diktator seperti Dr. Mahathir. Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menggunakan pihak berkuasa untuk menekan barisan pembangkang, menekan Muhyiddin Yassin, menekan Sanusi. Dan perkara itu tidak berasas sama sekali. Dan hari ini dibuktikan perkara itu. Okey? Sepatutnya penyokong PAS, penyokong Bersatu mula sedar bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak menggunakan pihak berkuasa untuk menekan kamu, untuk menekan pemimpin-pemimpin kamu. Okay? Apa yang berlaku hari ini adalah yang dilakukan oleh badan bebas seperti SPRM yang tidak langsung ada campur tangan daripada kerajaan. Okay? Sudah-sudahlah kamu nak menuduh Datuk Seri Anwar ini menggunakan pihak berkuasa untuk menekan pemimpin kamu. Sampai bila kamu nak menuduh, memfitnah Anwar Ibrahim sebegitu? Okey. Jadi aku rasa sebab inilah salah satu sebab kenapa Muhyiddin Yassin tu dia beria sangat nak rampas kerajaan kan. Beria lain macam, dia ni nak ambil kerajaan daripada Datuk Seri Anwar, nak menjatuhkan kerajaan perpaduan kan, nak komplot, nak tebuk atap sana sini kan. Sebab dia takut. Dia ni ada kes lagi. Macam yang aku dah sebut dekat video sebelah, kalau tak tengok boleh pergi tengok. Dia dah bebas satu kes pertama, jangan lupa dia ada lagi satu kes iaitu money laundering. Yang ni sedang dalam perbicaraan, bernilai 195 juta. Kita tengok nasib dia macam mana. Okay? Jadi, last word from aku kepada penyokong-penyokong PAS di luar sana, berhentilah menuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini kuku besi lah, diktator lah. Itu semua tak betul. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini membuktikan bahawa beliau seorang yang bebas, tidak campur tangan urusan-urusan mahkamah. Okay? Silakan berseronok, sambunglah berseronok sehingga satu masa nanti. Jangan lupa, kes masih ada di mahkamah. Okay? Salam perpaduan. Okay? Salam perpaduan. Okey geng, alhamdulillah geng. Okey. Sekarang ni untuk Muhyiddin Yassin sekarang ni membuktikan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak sentuh pun, tidak campur tangan di dalam bidang mahkamah, di dalam bidang perhakiman. Kalau Anwar Ibrahim petik jari ke ataupun campur tangan ke ataupun bagi arahan, Muhyiddin Yassin tak kes dia 4 kes yang digugurkan tu takkan digugurkan. Disebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni tidak campur tangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak memberi arahan apa-apa, tidak membuat kezaliman terhadap sesiapa saja. Sebab itulah berapa ramai geng-geng Parti Bersatu yang tuduhan-tuduhan digugurkan, walaupun orang-orang bawah, walaupun orang pengarah-pengarah syarikat ke apa ke yang terkait dengan pemerintahan Muhyiddin Yassin digugurkan. Cuba hangpa fikir dan cuba hangpa tengok pula ni dan hangpa bandingkan zaman sewaktu selepas tumbangnya Pakatan Harapan 22 bulan. Hangpa kena ingat kes Lim Guo Eng sewaktu 22 bulan, kes dia sudah digugurkan. Kes Lim Guo Eng dah digugurkan, dan apabila Lim Guo Eng tumbang ataupun kerajaan Pakatan Harapan tumbang, naik Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin naik menjadi seorang Perdana Menteri, kes yang digugurkan kepada Lim Guo Eng terus dibuka kembali. Jangan lupa, dan dibuka sehingga hari ini. Kes Lim Guo Eng dibuka kembali hingga hari ini. 2 kes yang digugurkan. 2 kes, salah satunya kes banglo dia. Kes banglo Lim Guo Eng dan kes Trowong. Kes Trowong tu 2 kes yang dibuka kembali terhadap Lim Guo Eng. Itu pun sewaktu Muhyiddin Yassin. Kita hidup ni macam ni je. Pada aku lah kan, pada aku apa yang berlaku dekat Tun Dr. Mahathir kan, kita boleh tengok kan. Sekarang ni huru-hara dia punya anak beranak tiba-tiba pergi sokong LGBT. Sedangkan bapak ni duk jual, dia macam duk hina orang, duduk mengkafirkan orang, duk LGBT kan orang, duk tunggang Melayu. Hak si bapak ni, hak si anak tiba-tiba duk penjatuhkan Melayu, duk angkat LGBT, duduk membela LGBT, duduk membela golongan-golongan pelangi.
Salah satunya itu daripada Tun Dr. Mahathir dan pelbagai lagi lah kan. Sebab kalau orang umur 98, kalau Anwar Ibrahim bagi arahan suruh siasat orang umur 98, mati terus dah 2 hari 3 hari lepas tu lepas tu mati. Salah satunya. Okey. Jadi kepada pemerintahan Najib Razak selepas Mahathir, kita tengok kan, kita sekarang ni kerajaan yang Pakatan Harapan bersama dengan BN. Kita nak kata lebih-lebih pun sagi kawan-kawan kecewa ke apa, tapi ini kita hanya nak bercakap apa yang berlaku sewaktu zaman Najib terhadap pimpinan politik pembangkang ketika itu yang berlaku dekat Datuk Seri Anwar Ibrahim, di penjara pula 5 tahun lagi. Lepas tu dan pimpinan politik ditangkap, direman, lepas tu dikenakan SOSMA kan. Sekarang ni ketua kerajaan ketika itu dah masuk penjara. Najib Razak dah ada di dalam penjara. Disebabkan sewaktu dia menjadi ketua negara, dia menginaya orang. Walaupun waktu tu ekonomi cantik, semua best, semua apa yang berlaku, semua elok, semua okey. Tapi disebabkan satu kesilapan dia menginaya orang, Allah hantar hari ni orang menginaya dia. Dan dia masuk ke dalam penjara pula. Jadi macam Muhyiddin Yassin pula. Jangan lupa, tiba-tiba pula dia, sewaktu Muhyiddin Yassin ada bersama Lim Guat Eng di dalam kerajaan 22 bulan dan Lim Guat Eng sebagai Menteri Kewangan, Muhyiddin Yassin sebagai Menteri Dalam Negeri menggugurkan kes Lim Guat Eng. Dan bila Lim Guat Eng tidak bersama dengan Muhyiddin Yassin dan Muhyiddin Yassin naik menjadi Perdana Menteri, dia buka balik kes-kes terhadap kawan-kawan dia dan parti-parti lawan dia. Dan waktu itulah dia pun nak pergi petikai pengampunan Anwar Ibrahim. Dia pun nak petikai itu, bawa ke laporan polis sana, budak-budak Muhyiddin pakat-pakat buat laporan polis tentang pengampunan Anwar Ibrahim. So yang untuk pengampunan Anwar Ibrahim gagal, depa tak berjaya untuk nak petikaikan. Jadi apa-apa kawan-kawan Anwar Ibrahim depa boleh korek, depa korek. Apa yang berlaku dekat Lim Guat Eng hari ni, sampai hari ni dia duk kena fight kan. Jadi itulah kita untuk Muhyiddin Yassin ni, hang tunggulah. Sebab salah satu kes hang ni kemungkinan akan dibuka balik. Sebab of course, kalau contohlah kita tuduh seseorang, tahu-tahu mahkamah cakap, kes yang hang tuduh ni dah lah cacat, lepas tu dia tak jelas. Ni rasuah macam mana dia buat ni kan? Rasuah jana wibawa yang macam mana dia buat ni? Jadi orang yang tuduh dia tu of course lah akan bawa bukti yang lagi jelas, akan usaha mengkorek, mencari bukti yang lagi jelas untuk serahkan kepada mahkamah, untuk serah sebagai bukti untuk kes jana wibawa, 4 pertuduhan jana wibawa. Jadi itu cuba hampa fikir duit yang masuk ke dalam akaun tau kan. Kita pun tahu kalau duit walaupun 1 sen yang masuk ke dalam akaun bank kita, akan ada bukti yang kukuh, akan ada pukul berapa duit masuk, jam berapa hari bulan, akan ada bukti yang sangat-sangat kukuh walaupun 1 sen. Jadi sekarang ni kita kita nantikan lagi beberapa hari untuk 4 kes yang digugurkan hari ini dan 2 kes pengubahan wang haram. 2 kes pengubahan wang haram ni lah yang dalam masa total semua 235.5 juta dan 195 juta ni duit ni masuk dalam masa tempoh 2 tahun je. Dalam masa tempoh 2 tahun ke 3 tahun je. Antara 2020, 2021 dan di awal 2022. Jadi kita nantikan, kita tengok kan. Jadi yang last kali aku respect Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak campur tangan. Nak abang fikir apa? Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak campur tangan dengan kes yang berlaku, tuduhan yang berlaku, 4 kes yang digugurkan terhadap Muhyiddin Yassin. Jadi terima kasih banyak. Boleh subscribe, like, komen dan share. Tak kat manfaat tu. Allah Maha Adil. Hari ni hang naya orang, esok Allah hantar orang lain, siapa-siapa yang kita tak kenal pun menginaya kita. Kita beringatlah semua tu, geng. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum.